Fizik tingkatan 5, bab 3, elektrik 3.4, tenaga dan kuasa elektrik. Okey, kita mulakan dengan melihat gambar yang ada dalam ni. Dapat kamu kenal pasti peralatan elektrik di rumah, yang mana peralatan elektrik ni apa fungsinya, apa tujuannya, untuk mengubah elektrik kepada apa? Kepada bentuk-bentuk tenaga lain. Okey. Contohnya, apa fungsi periuk nasi ni? Untuk ubah tenaga elektrik kepada tenaga haba. Haba tu lah guna untuk panaskan nasi. Okey, apa lagi? Cerek. Nampak cerek ni? Okey, untuk tukar tenaga dari apa kepada apa. Juga untuk tukar tenaga elektrik kepada tenaga haba, guna untuk panaskan air, naikkan suhu air. Kemudian kita ada oven. Okey, oven bawah ni tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba juga. Okey, kita ada dapur atas ni. Dapur elektrik juga sama, untuk tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Kita ada atas ni lagi. Apakah atas ni? Adakah microwave atau oven? Mungkin microwave atas ni. Sama juga untuk tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga gelombang. Kemudian kalau gelombang kepada tenaga haba, kalau microwave. Kalau ini adalah microwave. Okey. Kemudian kita ada blender di hujung, kalau boleh nampak, untuk tukar tenaga elektrik kepada tenaga mechanical, tenaga kinetik. Elektrik kepada tenaga kinetik. Kinetik ialah tenaga gerakan. Di kipas dalam tu pusing, menghancurkan semua yang ada di dalam. Kemudian kita ada apa lagi? Peti ais, untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga, juga kepada tenaga haba. Bukan tenaga haba, tukar kepada tenaga kinetik, iaitu kompresor motor, untuk kompres cecair, untuk tujuan penyejukan. Ini kamu dah tahu fungsi ni. Okey, dan banyak lagi lah alatan elektrik yang ada di dalam rumah kita. Okey, lampu pun sama. Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okey, antaranya lah. Hubungan antara tenaga elektrik E, voltan, V, arus I dengan masa T. Berdasarkan rumus beza keupayaan, kalau kamu masih ingat ni rumus ni daripada bab yang lalu. Beza keupayaan, ambil jumlah tenaga bahagi dengan jumlah charge. Okey. Jadi kalau kita, dan satu lagi yang kamu telah belajar dulu, arus ialah berapa banyak charge yang mengalir dalam satu tempoh tertentu. I sama dengan Q bagi T, kalau kamu masih ingat. I sama dengan berapa banyak charge bagi berapa tempoh. Okey, kamu dah belajar daripada bab yang lalu. Okey, yang ni dia pindahkan T pergi sana, itu pasal jadi straight macam tu. Q sama dengan IT. Okey, ideanya bagaimana kita nak combine dua-dua
rumus ini kita boleh combine. Kalau kamu nampak Q di sini, Q ini kita akan gantikan dengan Q yang ini punya komponen. Di Q ni kita akan gantikan dengan IT. Maka kita dapat IT di tempat Q. Okey, jadi rumus yang baru EBIT. Okey, EBIT senang nak hafal EBIT. Jadi inilah dia rumus yang menjawab soalan ini. Hubungan antara E, V, I, T. EBIT. EBIT. Inilah dia rumus baru. Kita baru cipta dengan combine kedua-dua yang kita dah tahu ni. Jadi unit SI bagi tenaga elektrik sama E ialah joule, pun kita dah tahu dulu. Okey, jadi E ni ialah E yang inilah atas ni sama. Hubungan antara kuasa P, voltan V dengan arus I. Okey, bagaimana kita nak kaitkan ketiga-tiga ini pula? Power, kuasa, voltan dan arus. Pernahkah anda melihat label seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah ni, label ni? Okey. Biasanya label ni dia memberitahu maklumat asas elektrik seperti voltan. Okey, voltan yang digunakan untuk hidupkan alat ni sekitar 200 ke 240 volt dengan frekuensinya sekali frekuensi elektrik 50 ke 60 Hz. Ini frekuensi untuk elektrik Malaysia, TNB. Ini watt, kita ada watt. Watt ni ialah power. Power dalam bahasa kita kuasa. Ini kuasa. Okey, unitnya dalam W besar untuk watt iaitu 700 watt. Okey. Okey, lain-lain tak penting. Label ini memaparkan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan untuk beroperasi bagi suatu peralatan elektrik. Berdasarkan label yang terdapat pada gambar di sebelah, periuk nasi elektrik ini akan menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Macam mana kita tahu ni? Macam mana kita tahu? Sebab kuasa rumus untuk kuasa ialah P sama dengan E P sama dengan E bahagi T. Okey. Jadi power kalau kita tengok sini watt 700 watt. Apa maksud 700 watt? Jadi 700 kat belah atas 7 sama dengan 700 unit untuk E ialah joule, dan di bawah semestinya sama dengan 1 saat. Okey, ini maksudnya. Ini yang cuba dia bagi tahu. Periuk nasi elektrik ini akan menggunakan 700 joule atas tenaga elektrik dalam tempoh mana? Tempoh berapa lama? 1 saat. 1 saat bawah. Itu maksud 500 watt Itu maksud kuasa. Okey. Itulah maksud kuasa. P power, kuasa. Power ni dalam bahasa Inggeris power, bahasa Melayu kuasa. Itu maksud 700 berkuasa 700 watt. Maksudnya dalam 1 saat menggunakan sebanyak 700 joule tenaga elektrik untuk panaskan nasi Okey. Kalau 2 saat berapa banyak tenaga guna? 2 kali ganda lah, 1400 joule. Kalau 1 jam, kalau 2 jam, kalau 3 jam, kira sendirilah. Apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Maklumat ini boleh digunakan untuk menghitung jumlah tenaga E, tenaga elektrik E yang digunakan dalam suatu tempoh masa. Ini E ni. Okey. Kita boleh kira tenaga. Nak buat apa kira tenaga ni? Gunanya untuk nak kira bil elektrik nanti Tak apa, nanti kita tahu macam mana nak kira bil elektrik. Okey.
Jadi kita dah tahu kuasa elektrik, iaitu power sama dengan tenaga elektrik bahagi tempoh penggunaan alat elektrik tu. Okey, dan tenaga elektrik juga adalah boleh didapati daripada rumus yang kita dapat tadi Avid ni. Sebab dia pun E juga, semua yang E ni memang adalah tenaga elektrik Sama dengan komponen lain pula V darab arus darab T tempoh masa. T dengan T ni sama je. Okey. Oleh itu hubungan antara PV dengan I boleh diterbitkan sebagai kali ni dia cuba campur pula, combine dua-dua formula ni untuk jadi formula baru pula. Jadi kalau kita tengok E kat atas tu sama dengan E kat bawah ni. Jadi kita boleh ambil komponen E ni, masukkan dekat, gantikan tempat E kat atas. Itu pasal jadi tempat E dah ganti dengan VIT Okey, kita ada T atas dan T bawah untuk tempoh masa ni. Yang sama kita boleh potong. Jadi yang tinggalnya cuma IV sahaja. Jadi inilah dia, kita mendapat lagi lah rumus yang baru pula. Okey, yang mana kalau nak cari nilai power, kuasa, kalau kita ada dua nilai ini pun saja sudah cukup. Okey, I darab V Daripada hukum Ohm, V sama dengan IR. Okey, ini kita dah tahu. Maka dua persamaan lain untuk kuasa elektrik P boleh diperoleh seperti yang berikut. Okey. Ini bermula daripada P sama dengan I. Ni asalnya I darab V, iaitu ini P sama dengan V darab I. I ni gantikan dengan V bagi R. Okey, R ni pindah P sana, jadi V bagi R dapat I. Di tempat I ni digantikan dengan V per R. Maka jadilah pula rumus hak baru macam ni rumus kuasa hak baru. Hak ni pun rumus kuasa juga. Kenapa dicipta banyak sangat rumus ni? Nak cari power je pun. Sebab kadang-kadang situasi tu dia bagi nilai V, tapi dia tak bagi nilai I. Dia bagi nilai R. Okey, dia bagi nilai V, dia bagi nilai R. Jadi tak dapat cari power kalau pakai rumus ni. Sebab komponen I ni kita tak tahu. Jadi boleh pakai rumus yang ini. Okey, dapat juga cari nilai power. Kalau dia bagi komponen V dengan I, kena pakai rumus hak ni lah. Sebab rumus ni kena pakai R, kena tahu nilai R, perintangan. Sedangkan dia bagi V dan I saja, tak tahu komponen R tu apa dia. Jadi boleh tak cari power? Boleh, tapi kena pakai rumus yang ini punya. Pakai rumus yang macam ni kita tak dapat cari sebab R tak tahu. Kemudian digantikan lagi. V ni nilai V, tadi diganti nilai R, I. Okey, tadi diganti nilai I, sekarang nak gantikan nilai V pula. Iaitu daripada rumus ini. V sama dengan IR. Di tempat V ni kita gantikan dengan IR. Okey, IR. Pasal 2I ni kita boleh combine jadi I kuasa 2. Jadi dapat pula hak baru lagi. Okey, Ampere. Unit SI bagi kuasa elektrik P ialah watt atau joule per saat. Okey, joule per saat. Ini joule per saat. Okey, atau ringkasannya kita boleh pakai watt sahaja, huruf besar. Okey, baca maklumat tambahan ni. Voltan yang dilabel pada peralatan elektrik merupakan voltan kerja. Voltan kerja ialah beza keupayaan yang diperlukan untuk suatu alat elektrik beroperasi dalam keadaan normal. Apabila alat elektrik beroperasi pada voltan kerja, kuasa elektrik yang digunakan adalah seperti dalam label. Okey, voltan kerja. Kalau voltan yang dibekalkan bawah daripada voltan kerja, semestinya alat elektrik itu tidak dapat beroperasi secara normal. Jadi nak alat elektrik boleh berfungsi secara normal, mesti pastikan voltan kerja ini
dibekalkan dengan sebetulnya. Tak boleh tinggi sangat, tak boleh rendah sangat, tak boleh. Kalau tidak, dia tak dapat beroperasi. Saya teruskan. Okey. Bab ni tak panjang, pendek je, banyak pengiraan sahaja. Kalau kamu pasang, kamu akan temui banyak rumus dalam bab ni. Okey, kita sudah pun sampai pada pengiraan. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Okey. Tenaga dan kuasa lain, tenaga, simbol tenaga E. Energy, simbol kuasa ialah power, P, lain. Unit bagi tenaga E ialah joule. Unit bagi kuasa ialah watt. Okey, lain tu. Jadi contoh satu. Oh ya, sebelum kita buat ni, cikgu telah merancang untuk mengumpulkan semua rumus. Semua rumus yang kita dah belajar dalam bab ni. Okey, semua ni cikgu dah kumpulkan. Semua ini dan daripada bab-bab yang dulu. Okey, jadi cikgu telah cuba bina satu cara lah supaya mudah untuk kamu hafal semuanya. Okey, jadi kamu mesti hafal semuanya. Jangan risau, cikgu telah mencari jalan, mencari idea macam mana nak buat supaya kamu dapat hafal dengan mudah dan ingat dengan lebih lama lah. Okey, cumanya kamu perlu membiasakan diri dengan menulis sebanyak yang boleh lah. Ulang rumus tu supaya kamu boleh ingat dengan cepat dan mudah, iaitu VEC. Nanti cikgu terangkan, tulis dulu. Okey, kamu boleh ikut tulis V E Q VEC PPE macam macam doktor duk pakai, kita panggil apa, PPE ya. Doktor duk pakai untuk apa, tangani COVID ni, PPE, VEC PPE. Kemudian kamu letak P kat sini. Okey, kemudian daripada atas ni sampai ke bawah sini, kamu pasang huruf I. Okey, sepanjang ni huruf I, panjang ni. Sebab apa? Semua ni nanti rumus ni kongsi I yang sama, arus yang sama, I. Lepas tu lebih kurang kat nombor 2 ni. Okey, 1, 2 ni, I nombor 2 daripada bawah ni, letak kuasa 2. Memang cikgu buat ni tak dapat nak buat ngam betul-betul cantik elok lah. Dia punya pattern tu untuk mudah ingat lah, sebab dia terlalu kompleks. Tapi inilah yang rasanya terbaik. InsyaAllah kamu boleh mudah ingat lah. Kena adjust sikit-sikit lah, kena hias sikit-sikit lah, tak apa. Jadi teruskan. Kemudian dekat sini akan ada ulangan dua perkataan revert. RVT. Okey. Semua huruf besar kecuali T. T saja huruf kecil, Revert. Lagi sekali ulang, revert juga. Revert. InsyaAllah tu yang mudah ingat, tak susah. Okey, kemudian macam biasalah, langit tak selalunya indah. Kena adjust sikit-sikit lah. Dekat ujung V ni, nombor 2 ni, baris nombor 2 ni, letak tambah sikit T. T kecil T ni sambungan T ni lah. Okey, kamu praktis buat macam ni dulu. Nanti cikgu cerita macam mana nak guna ni, rumus ni. Ni untuk mudah ingat saja. Kemudian ada lagi rumus, iaitu kamu teruskan menghafal vapor. Okey, vapor. Sini tambah 2, kuasa 2. Vapor vate. Okey, dua-dua ni mula dengan V yang sama, vate.
vapor ved, VED. D ni huruf kecil okey, D ni huruf kecil, vapor ved. Fake Evo, fake, okey, fake Evo, okey, ni sebenarnya yang kita selama belajar mana ada komponen O kan, dia Q sebenarnya. Okey, tapi cara baca Evo nak bagi sedap sebut. Okey, fake Evo, vapor ved, fake Evo. Lama-lama ulang, lama-lama kamu tulis ulang banyak kali, insya-Allah ingat. Jadi selesailah sudah. Kalau percaya atau tidak, semua ini adalah himpunan koleksi rumus-rumus daripada seluruh bab elektrik. Nanti ini akan jadi sangat memudahkan kamu untuk skor bab elektrik ni ya. Sebab semua ini kamu boleh tulis sendiri ya. Sangat mudah untuk selesaikan segala masalah pengiraan kertas 1, kertas 2. Tak kira apa kertas sekalipun. Bila berkaitan elektrik je, semua ini dah terpampang luas dunia untuk kamu pilih yang sesuai untuk pengiraan apa-apa pun berkaitan elektrik. Nanti kita tahu. Jadi kamu boleh ulang lagi sekali ya. Banyak kali pun nak ulang tulis ya. Insya-Allah Allah bagi ingat dengan bagus. Okey, sekarang kita kembali balik tentang cara nak gunakannya. Macam mana cara nak gunakannya? Okey, macam mana cara nak baca rumus ni? Kalau perasan depan ni sebenarnya ada simbol sama dengan. Okey. Di antara ni ada simbol sama dengan lah. Okey, sama dengan. Jadi tak nak nampak crowded, itu pasal cikgu tak letak . Jadi kamu tahu sendiri. Okey, ini maksudnya V sama dengan, ini I kan? Sebab duduk tengah ni, I darab R. Jadi kita dapat dah satu berkaitan V sama dengan I darab R. Okey, ini yang asal balik. Ini pula sama dengan E sama dengan, okey, masih sama dengan sini Jangan lupa I darab V darab T. Okey. E sama dengan I darab V darab T. T kecil Okey, itu dia. Ini sama dengan Q sama dengan I darab T. Okey. Q sama dengan I darab T. Okey. Ini P sama dengan I kuasa 2. Itu pasal ada kuasa 2 tadi Okey, ingat letak pada baris yang kedua I ni Ni I ni paling bawah ni. Okey, baris yang kedua. P sama dengan I kuasa 2 darab R. Itulah dia. Ni E sama dengan P sama dengan I darab V. Okey. E sama dengan T darab T. V kuasa 2 sama dengan P darab R. P darab R. Okey. V sama dengan E darab D. F sama dengan E darab Q. E sama dengan V darab Q. Okey, inilah dia. Inilah dia maksud yang kita menghafal tadi ni. Sangat mudah. Tengok berapa banyak formula yang berkaitan dengan arus elektrik ni. Dia akan buat bagi cacah marupa. Dia bagi komponen kat sini lah, dia bagi komponen kat sini lah, dia bagi kat sini. Lepas tu dia suruh kira E tu apa. Contoh jenuh. Jadi kalau kamu tak buat macam ni, tak hafal macam ni, jadi payah. Okey. Tapi insya-Allah dengan idea baru yang cikgu buat ni insya-Allah cikgu sendiri pun mudah juga nak menjawab, nak mencari
komponen yang terlibat untuk selesaikan masalah. Kamu patut wajibkan diri kamu buat ini ya. Mai cikgu nak tunjuk lagi sekali lah. Cikgu macam mana cikgu dapatkan ni ya. Cikgu dah hafal dah pun, sangat mudah. Okey, tengok lagi sekali. Vic. Okey, Vic. PPE. E. Okey, letak P kat sini. Kat bawah. Lepas tu selainnya itu tarik daripada atas sampai bawah adalah I. Jangan lupa letak sikit kuasa 2. Kemudian apa perkataan sini? Dua perkataan yang berulang, revert. Okey, revert. Revert. Lagi sekali, revert. Sorry. Vic, PPE, revert. Okey, sini. Oh sorry, T mesti huruf kecil semua T dalam ni huruf kecil sebab untuk tempoh kalau tidak jadi suhu pula nanti. Okey, T besar untuk suhu revert, revert. Okey. Ingat lagi ada sikit lagi kat sini T okey. Jadi tak susah untuk ingat. Okey, yang ni di bawah ada 4 perkataan. Vapor. Vapor. Jangan lupa kuasa 2. Okey, kena make up sikit lah. Vapor, vape. Vape macam video vape, vapor video. Okey. Vape. Fake, Evo, fake. Evo. Evo mana ada huruf O kan? Komponen O tak ada, jadi sebenarnya mirip kepada Q jadi inilah dia. Okey, mudah untuk ingat, mudah untuk hafal. Setiap kali masuk peperiksaan, tulis hak ni dulu. Tulis hak ni dulu. Okey. Jangan risau pengawas peperiksaan tak boleh tangkap sebab ini bawa keluar daripada otak apa bukan bawa masuk toyol. Okey. Kalau kamu perasan kita ada lebih kurang 7 jenis komponen Kalau kamu kumpul V. Okey, V kita contoh kumpul V. Kemudian apa lagi? E. Setiap satu pilih satu je. Q. P. P juga sama. E dah ada. T. V dah ada. R. Okey. V dah ada. R dah ada. Bawah ni V, P, R dah ada. V, E, D dah ada. D. Okey, D. D ni D huruf kecil sorry. D dengan T huruf kecil. D. D. F. E dah ada. Q, E, V, Q dah ada. Okey. Berapa ni? Berapa komponen ni yang berbeza ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan 7, kita ada 8 komponen elektrik. Okey. Semua insya-Allah lengkap semua ni daripada semua bab. Jadi ulanglah semua ni, rajinlah menulis supaya kamu dah biasa dengan pattern ni. Ingat sampai mati. Ingat sampai mati. Insya-Allah. Jadi kita kembali pada kita test. Kita test buat soalan. Tengok kita pakai kita punya rumus yang special. Boleh tak jawab Okey. Contoh 1. Diberi raja sebelah menunjukkan suatu litar yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt. Okey, 6 volt. Jadi kalau ikut rumus tu tadi, inilah semua V itu mana dia? Okey, V yang ni lah dia bagi ni semua V ni dia ni boleh isi Semua V ni memang merujuk pada V yang diberi itulah. Semua ni boleh pakai Di mananya kita check kita ada V. Kita ada V 6 volt.
untuk menyalakan sebuah lampu. Sekiranya arus 0.7 ampere, arus ialah I. Okey, I kita dah diberi mana I. Oh, satu lagi I kita tak bawa masuk dalam ni, lupa. Sorry. Rupanya kita ada I juga Jadi bukan 8 komponen, silap 9. Okey, 9 komponen sebenarnya. Okey, 9 komponen. Betulkan balik, tak ada masalah. Okey, I pun dah dibagi. Kita tanda yang mengalir selama 1 minit. 1 minit ialah tempoh tempoh T. Ni mengalir selama 1 minit. T sama dengan 1 minit. Dia pasal bukan unit SI, tukar siap-siap. Pada unit SI masa ialah 1 minit berapa saat? 60 saat. Tukar siap-siap. Lagi tak pening nak isi dalam rumus. Okey. Jadi nilai T pun dah dibagi. Kita tanda nilai T dah dibagi. Apa soalan? Berapakah jumlah tenaga? Tenaga ialah E. Okey, E. Dia tanya E ni berapa yang digunakan untuk nyalakan lampu selama tempoh itu, 1 minit itu E. Jadi dia minta kita cari nilai E. Apa benda E ni? Okey, jadi macam mana nak buat? Masih ingat? Kita perlu cari antara banyak-banyak formula ni, formula mana kita nak cari E. Pertama kita kena tentukan formula yang ada E dulu. Yang tak ada E jangan, tak payah duk tengok lah. Macam ni tak ada E VIR. Jadi buat apa nak pakai rumus ni tak ada E ini ada E maknanya ni boleh pakai Cuma kita kena pastikan komponen hak lain ni ada atau tidak Yang ni pun ada E boleh pakai. Yang ni pun ada E boleh pakai. Boleh pakai juga ni bawah ni. Tapi dengan syarat hak lain ada tak? Komponen hak lain diberi. Okey, yang diberi cumalah V, T dan I. V, I, T, V. Jadi bit. Mana satu? Inilah dia. V, I, pasal share sekali I dan T. Okey, jadi ini kita boleh pakai. Inilah kita akan menjadi pilihan kita untuk kita carikan nilai E Yang hak lain boleh tak? E yang hak lain. Ini kita ada T saja tapi tak ada P Jadi rumus ni tak boleh pakai. Ini kita tak ada D jarak antara dua plat. Okey. Dan bukan cerita ni pun bukan cerita jarak antara dua plat bercas okey, jadi tak boleh pakai. Ini pun, ini daya ni, F ni daya, Q ni charge. Maksudnya tak boleh pakai ni. Ini pun tak boleh pakai. Kita cuma ada voltan tapi tak ada nilai charge Okey, saja nak tunjuk cara nak guna. Jadi menjadi pilihan kita ialah rumus E sama dengan I darab V darab T. Okey, itulah dia kita tarik keluar untuk kita kira. Okey, E sama dengan I V T. Ya, kalau ikut susunan asalnya V dengan I duduk sini lah kan. Tapi cikgu saja ubah ni sebab nak bagi dia share, mereka semua share satu I ni dengan handsome sekali macam ni. Bagaimana ni? Okey. Jadi tibalah masa untuk kita isikan semua nilai yang kita tahu, iaitu I mana I 0.7 ampere sama dengan 0.7 ampere. Okey. Kamu nak kira unit basingan pun tak apalah. Okey. Supaya tak keliru V voltan 6 volt. Okey, dan T pastikan ambil yang unit SI punya. Unit bukan SI, jawapan salah nanti. Okey, 60 saat adalah SI punya. Okey. Tekan kalkulator dapat berapa?
252. Okey, unit apa? Pasal cerita tentang tenaga, unitnya joule lah. Okey. Jadi itulah dia, kita tengok jawapan last sama. Okey. Okey, sama. Itulah dia cara nak guna rumus apa ni? Rumus universal lah. Rumus universal. Rumus special lah. Okey, kita teruskan contoh 2. Okey, contoh 2. Contoh 2 ni. Sebatang lampu penuh floor dilabelkan dengan 240 volt. Okey, voltan dan 32 watt power. Bila dia tak sebut, dia tak beritahu ni kuasa, tapi kamu tahu sendiri sebab tengok unit kat belakang. Watt tu milik power, P kuasa. Hitungkan A rintangan lampu. Rintangan lampu ialah simbol R. R besar, rintangan lampu. Jadi okey. Jadi kita ada nilai V, kita ada nilai power, kita ada nilai R. Kita diminta cari nilai R. Maka apakah rumus yang ada dua komponen ni, VP dan R yang kita nak cari? Mari kita bandingkan. Kita cari V dulu V. Kita cari yang kita nak cari dulu, R. Okey, ini ada R. Okey, boleh pakai. Yang ni tak ada R ni, tak boleh pakai. Ni tak ada. Ini boleh pakai, ada R. Tak boleh pakai, tak boleh pakai. Boleh pakai, ada R. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi ada berapa pilihan? Kita ada 3 pilihan. Okey, kemudian kita tengok komponen 2 yang ada, V dan P. Ni ada V saja, P tak ada. Jadi tak boleh pakai hak ni. Hak ni ada P tapi dia bagi I. Ini I bukan tak ada V jadi tak boleh pakai. Yang ini ada P dan ada V. Okey. Ada V, ada P. Ada V, ada P. Nak cari R. Jadi inilah dia. Inilah dia menjadi rumus, menjadi pilihan kita untuk kita gedebuk-gedebak. Gedebuk-gedebak cari penyelesaian masalah. Jadi tarik keluar rumus ni. V sama kuasa 2 sama dengan P darab R. Okey, mana dia soalan tadi? Oleh kerana dia nak nilai R, jadi kita buat pemindahan algebra sikit lah untuk dapat nilai R. Jadi R pergi sebelah, jadi P hantar P bawah. Jadi V kuasa 2 per P. Okey, jadi dapat nilai R. Sekarang masa untuk kita isi nilai 240 volt. Okey, 240 volt. Jangan lupa kuasa 2. So 2 bahagi dengan P power 32 watt. Okey, tekan kalkulator dapat apanya. 240 kuasa 2 sama dengan bahagi 32. Jadi kita dapat 1800. 1800 unit apa? Pasal rintangan kamu dah tahu unitnya ialah ohm. Okey. Jadi tengok bandingan soal ni, jawapan betul lah, 1800 sama. Okey, betapa mudahnya kita dapat sebab kita sentiasa rujuk jadual ni Lepas tu jadual ni sangat handsome untuk kamu hafal wajib hafal. Teruskan soalan berikutnya. B. Arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. Arus I. Okey, berapa nilai I ni? Kita nak cari I pula.
maknanya kali ni kita dah tahu satu maklumat tambahan iaitu iaitu nilai R ni kita dah tahu. Jadi kita boleh tambahkan koleksi yang kita dah tahu Jadi nilai R ni kita dah tahu. Okey. Padam balik tanda soal tu. Okey, kita dah tahu. Kita diminta cari nilai I pula. I sama dengan apa? Okey. Sama juga kita akan tengok dalam rumus yang kita banyak-banyak yang kita ada tu. Kita akan cari rumus yang pakai nilai I Kalau tengok sini, rumus yang pakai nilai I ni, yang hak I panjang ni saja. I yang panjang ni saja ni. Kecuali hak bawah ni. Okey, kalau hak lain ni tak ada I lah. Jadi tak payah duk sibuk nak tengok tengok hak ni cukup daripada atas sampai sini je kita rumus yang menggunakan komponen I. Okey. Cuma ada banyak lagi kita kena pilih ni. Apa yang ada? Dia bagi V, kita dah ada V, P dan R. Okey. Mana yang ada V, P, R? Ni ada V, ni ada R. Okey. Maknanya yang hak ni pun kita boleh pakai ni. Sebab kita ada V, kita ada R, kita boleh cari I. Kita ada lengkap komponen ni dalam rumus ni, kita boleh cari I. Okey, tengok hak lain. Kita ada E ke? Kita tak ada E E kita tak ada. Okey, jadi tak boleh pakai. V kita ada, T kita tak ada, jadi tak boleh pakai. Satu saja tak ada, semua tak boleh pakai. Kita tak ada Q, tak ada. Kita ada P, kita ada R. Jadi hak ni pun boleh pakai. Jadi dua dah boleh pakai, atas dan hak ni tengah. Kemudian kita ada P, kita ada V juga. Jadi hak ni pun boleh pakai. Dah 3 dah. Okey. Jadi ada 3 rumus kita boleh pakai. 3 rumus. Percaya atau tidak? Betulkah kalau kita pakai 3 rumus ni kita akan dapat nilai arus yang sama? Kan? Macam curiga je. Tak ada masalah. Apa kata kita buat 3-3-nya sekali Itu pertama VIR, kita kutip V sama dengan I darab R. Okey, yang kedua PIR. Okey, jangan lupa kuasa 2, P sama dengan I kuasa 2 darab R. Okey, kita buat sebelah-sebelah supaya kamu boleh tengok serentak. Dia punya keputusan dia sama tak? PIV. Okey, P sama dengan I darab V. Inilah dia ketiga-tiga yang ada benda yang nak dicari, iaitu I, dan ada komponen yang diberi. Okey, sekarang ni kita, pasal dia nak nilai I, kita buat sedikit pemindahan algebra lah untuk dapat nilai I. Okey, jadi I sama dengan V bahagi R. Okey, yang ni pula I sama dengan P bahagi R. Okey, jangan lupa kita kena hapuskan kuasa 2 ni juga, sebab kita nak I saja, bukan I kuasa 2. Jadi kita hantar P sebelah, jadi apa nama? Punca kuasa 2. Semuanya komponen yang ada di situ kita punca kuasa 2 kan. Ni I sama dengan P bahagi V. Tengok betul tak kita boleh dapat nilai yang sama? Tak percaya? Mai kita isi nilai. KV ialah berapa V tadi? 240 volt, 240 bahagi dengan R yang kita baru dapat 1800 ohm tadi ingat. Okey. Ni okey, P ialah 32 watt dan R ialah 1800 ohm. Okey. Yang ini power ialah 32 dan voltan ialah 240 volt. Okey. Tekan kalkulator, dapatkan jawapannya. Tengok.
Sama tak? Sepatutnya sama kan, 33. 240 bahagi 1800 sama dengan 0.133. Okey, tak apa, tak ada hal. 0.133 saja, bagi lebih sikit supaya lebih jitu. Ampere. Okey, unit untuk arus lah ampere. Teruskan. Okey, ni. Okey. Tadi punca kuasa, supaya tak nak keliru, kita kena pasang kurungan 32 bahagi 1800, tutup balik kurungan. Jawapan 0.1333 ampere juga. Okey, letak panjang sikit sampai 4 titik perpuluhan supaya memelihara kejituan jawapannya. Okey, 32 bahagi 240, agak-agak dapat tak 0.133 ni? 32 bahagi 240 sama juga 0.1333 ampere. Jadi itulah dia. Tengok, gunalah apa pun rumus yang bersesuaian, pastinya kamu dapat jawapan yang sama. Saja nak tunjuk belagak sikit. Bukan tunjuk belagak ni, saja nak tunjuk satu idea yang bagus. Kamu wajib hafal ni. Teruskan. Apa soalan berikutnya ialah C. Tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam dalam kilojoule. Tenaga elektrik, tenaga E. Okey, E tu berapa? Yang dibekalkan dalam masa 3 jam. 3 jam ialah tempoh T kecil. 3 jam. Jangan lupa ubah kepada apa nama? Unit SI. 3 jam darab 60 minit darab 60 saat. Jadi berapa? 10,800 saat dalam kilojoule. Maknanya nanti jawapan kita dapat dalam joule, kita akan jadikan dalam imbuhan ni kilo ni. Kita akan kebas, tukar 30 di belakang menjadi kilo. Sebab kilo ialah 10/3. Okey. Mari kita macam biasa, kita kena tengok balik rumus itu yang ada semua maklumat tu. Maklumat apa yang kita ada, kita nak diminta untuk cari E. Mana tadi? Okey, ni tadi I kita dah tahu. Kali ni I pun kita dah tahu. Okey, kita dah tahu. Kali ni dia minta cari E pula. E apa dah? Okey, semua komponen ni kita dah ada. Sekarang komponen nak rumus apa yang kita boleh pilih, yang kita boleh dapat nilai E tu dengan berdasarkan komponen yang diberi ni. Kita tengok rumus ni. E pasal nak cari E, kena rumus tu kena ada E hak ni. Okey, kita ada E ni. Ini pun, ini dan ini. Okey. Jadi ini kita ada V tak? Dan T. Kita ada V. T satu lagi. T kan baru diberi. T pun baru diberi. T nya ialah 3 jam. Okey. Ditambah sikit ni. T pun dah diberi. Okey, kalau ikut ni, kita nak cari E, kita diberi I, kita dah ada I. Okey, kita dah ada I. Kita ada V dan kita ada T. Jadi hak ni kita boleh pakai, tak ada masalah, kita boleh pakai. Saja nak tengok hal lain. EPT. Okey, E. Kita nak cari E. Kita ada P. Okey, kita ada P. Kita juga ada T. Okey, T pun ada dah.
hak ni pun boleh pakai. Kita tanda dulu. Sebenarnya satu dah cukup saja je. Saja je nak perhabis waktu kot. D ni tak ada. D ni jarak antara dua part. Okey. Ini kita tak ada Q. Charge tak ada. Okey, tak ada charge, tak ada Q ni. Ini kita tak ada, sama tak ada charge, tak ada Q. Jadi hanya dua pilihan sahaja. Percaya tak kalau kita guna dua-dua ni akan memberikan jawapan yang sama? Tak percaya, mai buat. Okey, keluarkan dua rumus tu macam biasa. E sama dengan IVT. Okey, yang belah sini rumus kedua, E sama dengan power darab masa T. Okey, pasal dah susunan pun dah handsome, kita ada E kat depan ni, E yang kita nak cari tak perlu lakukan rombakan pemindahan algebra. Kita boleh tulis isi nilai I sama dengan yang kita dapat tadi yang kita dapat tadi 0 point mana tadi ni. Okey, 0.133 semua sama je, 0.1. Okey, tulis bagi panjang sikit supaya dia lebih tepat. Waktu pengiraan kena biar tinggal sikit, bagi panjang. Nanti kat ujung baru kita bundarkan pada dua tepat perpuluhan sahaja. Darab dengan V. V ialah 240 volt. Darab dengan T, tempoh masa 3 jam. Okey, 3 jam berapa dia punya tu tempoh? 3 jam darab 60 minit darab 60 saat. Jadi kita dapat berapa? 10,800 saat. Okey, mesti dalam unit SI, saat. Jadi 10,800 saat. Okey, yang ni pun power ialah 32 darab dengan tempoh pun sama, T 10,800 saat. Okey, sekarang masa untuk apa? Tekan kalkulator. (0.1333) darab 240 darab 10,800 sama dengan, okey, nampak 3 kita bundarkan. Pasal dia nak dalam kilojoule tadi kan, tak apa, kita tulis dulu 345,513 joule. Okey, joule. Ni pula 32 darab 10,800. Tertinggal 10,800 345,600 joule. Okey, sama tak? Hampir sama lah. Kenapa dia lari sikit kat belakang ni? Sebab ni sebab ni dia ada lagi ekor 333 ni. Kalau kamu rajin tambah 333 banyak bagi dia jadi hasil ni jadi tepat lagi Okey, hak 5 ni akan jadi 6 sama macam hak ni. Okey, itu pasal pentingnya untuk waktu pengiraan tinggalkan dulu dalam sejauh mana perpuluhan yang mampu. Okey, sampai 6, 7 perpuluhan pun tak apa, tak ada. Ingat lagi dia nak yang terakhirnya kita meninggalkan jawapan dalam kilo, kilojoule, kilo. Jadi maksudnya kita kena ambil kebah 3 kosong belakang ni, 1, 2, 3. Okey, hak ni pun sama, 1, 2, 3. Jadi hak ni kita boleh apa, bundarkan. Okey, jadinya 346 kilojoule. Hak ni pun sama dengan 34 bundarkan menjadi 346 kilojoule.
Nampak last kali sama saja jawapannya. Nak bagi tahu apa idea awal tadi, boleh je pakai mana-mana rumus, dengan syarat ada komponen yang nak dicari dan ada komponen yang kita telah ketahui. Jadi okey, kita teruskan sikit je lagi. Kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Kini pelbagai peralatan elektrik boleh didapati di pasaran. Pengguna perlu bijak memilih peralatan elektrik yang memberikan penjimatan tenaga maksimum. Sebagai contoh, lampu kompak fluorescent lamp CFL berkuasa 40 watt dan light emitting diode LED berkuasa 12 watt menghasilkan kecerahan yang sama. Jadi mana satu nak pilih, nak beli? 12 watt atau 40 watt? Ideanya lebih tinggi nilai watt, lebih banyak tinggi current. Lebih tinggi current penggunaan tenaga, lebih banyaklah bil elektrik bapak kamu kena bayar. Okey, padahal kecerahannya sama. Jika masa penggunaan kedua-dua lampu itu ialah 12 jam dalam sehari, bandingkan kos penggunaan tenaga bagi kedua-dua lampu itu untuk 30 hari sebulan. Jadi ideanya kita akan cari penggunaan tenaga oleh barangan elektrik tu selama 12 jam dalam sehari, kemudian darab dengan berapa kali 12 jam ini digunakan, ialah 30 hari. Okey, lalu ni kita nak kena cari dulu tenaga elektrik yang digunakan. Macam mana nak hitung, kita dah belajar sebelumnya. Sebelum itu kita tengok dulu takrifan bil. Maksudnya kita guna berapa banyak tenaga dan berapa yang kita kena bayar. Okey, kita baca ni maklumat tambahan. Kos penggunaan tenaga elektrik bergantung pada jumlah tenaga elektrik yang digunakan dalam satu tempoh tertentu, biasanya 30 hari. Setiap bulan datangnya bil elektrik. Jumlah tenaga elektrik yang digunakan disukat dalam kilowatt jam. Okey, asalnya tak ada kilo ni, cuma watt. Watt ni unit untuk power. Okey, dan jam ni unit tempoh masa penggunaan dalam 1 jam. Okey, pasal dia letak kilo tu, jadi kita kena ubah tenaga kepada imbuhan kilo. Okey, maknanya kalau kita guna elektrik sebanyak 1 kilowatt jam, bersamaan dengan 1 unit elektrik. Nanti kita tahu nak buat apa 1 unit elektrik ni. Okey, ni dua jenis lampu tu berbeza. Kita nak belajar kira dia punya penggunaan tenaga ni berapa, hak ni pun berapa tenaga dia. Okey, jadi tenaga yang digunakan sama juga. Kita pakai rumus. Dia bagi power ni, dia bagi power P, dia bagi masa T. Kalau tengok rumus tadi tu, banyak-banyak ni. Okey, rumus apa yang ada mengaitkan E, P dengan T, ialah hak ni. Nampak? EPT. Cantik elok dah EPT. Jadi kita ada power diberi, kita ada tempoh masa penggunaan 12 jam sehari. Takkan kita tak boleh cari E. Jadi itulah dia rumusnya. E sama dengan P darab T. Ini pun sama. Jadi kita mula isi nilai power. Okey, ingat tadi, oleh kerana ini dalam satu unit ni diukur dalam unit kilo, ada imbuhan K tu. Jadi apa kata kita main ubah siap-siap lah. 40 watt ni kepada kilo. Pada kilo. Jadinya pasal kilo ada 30, jadi kita kena anjakkan 3 kali ke belakang. Kita akan dapat apa?
kita akan dapat 0.04 kilowatt. Okey. Ni tak susah lah kan, pertukaran unit ni. Okey, darab dengan 1T, tempoh masa. Tempoh masa ini kali ni bukan dalam saat. Bukan dalam saat. Biasa unit mesti dalam unit SI kan. Tapi kali ni dalam jam. Sebab apa? Sebab dia punya ini sudah jam. Dia punya standard ni, dia standardkan kepada jam dah, siap-siap. Okey, jadi pasal ini pun dah dalam jam, siap-siap. Jadi itu pasal kita tak perlu susah-susah payah nak ubah pada saat dah. Okey, biarkan saja dalam jam, 12 jam. Sebab bila kita darab nanti, kita memang dapat unit sejibit sama, kWj. Hak ni pun maksudnya menyerupai hak ni, kWj. Itu pasal lah yang ini tadi watt, tadi kita kena ubah pada kilo. Jam pula jangan diubah kepada saat. Jadi bila darabkan 0.04 darab 12, kita dapat 0.48 kilowatt jam. Okey, kita dapat 0.48 kilowatt jam. Okey, kalau 1 kilowatt jam 1 unit elektrik. Kalau 2 kilowatt jam sama dengan 2 unit elektrik. Kalau 0.48 kilowatt jam juga samalah 0.48 unit elektrik. Sebab tu dia terus bubuh unit. Dia tak bubuh kilowatt jam, dia terus bubuh unit, tak ada masalah. Tidak mengelirukan. Hak ni pun sama. Okey, oleh kerana kuasa dia dalam watt, 12 watt. 12 watt, jadi kita kena anjak 3 kali kosong ke kiri. Dia dapat 0.012 kilo watt. Darab dengan 12 jam juga, jangan diubah pada saat. Okey, jadi kita dapat 0.144 unit. Jadi kemudian kita dah dapat dah ni tenaga. Okey, maksudnya tenaga hak CFL ni lebih besar daripada tenaga hak ni. Kemudian dia bagi tahu apa? Kat 1 unit berapa harga. Dia bagi tahu 1 unit elektrik guna berapa kena bayar, iaitu diberi kos penggunaan tenaga ialah 0.218 seunit. Seunit 0.218. Maknanya kalau guna elektrik 1 kilowatt jam ni bersamaan dengan 1 unit. Jadi kalau 1 unit pula bersamaan dengan kena bayar 0.218 sebab seunit. Okey. Siapa tak faham ni boleh buat dalam bentuk nisbah. Kalau 1 unit kena bayar RM 0.218 sen. Okey, ini dalam bentuk kadaran lah. Okey. Habis kalau 0.48 unit. Okey, pasal unit bandingan di bawah, kena tulis kat bawah 0.48 unit. Berapa kat atas kena bayar? Macam mana satu nak ke 0.48? Itu darab 0.48. Macam mana di darab di bawah, macam tu kena darab kat atas 0.48. Tekan kalkulator, kita dapat berapa? Hmm. 0.218 darab 0.48. Allah tertekan pula. 0.218 darab 0.48. Okey, kita dapat 0.10 apa benda tu, 10 sen lah, lebih kurang 10 sen lebih. Tapi ini untuk baru 12 jam dalam satu hari tau. Okey, baru 12 jam. Kita
kena kira sampai 30 hari kan. Okey, jadi kita kena darab lagi 30 hari. Dan kita dapat 3.13. Okey, sama 3.139. Okey. Maksudnya kena bayar RM RM3. RM3 lebih sikit. Kalau guna lampu CFL, menampak macam murah aja. Kita tengok jenis LED ni lagi murah. Okey. Ni sama. Berapa kita dapat ni? Ini sama kita buat dalam bentuk kadaran. Kalau satu unit kena bayar 0.218. Okey. Ini untuk kadaran. Kalau yang kita kira tadi, kita dapat jumlah tenaga 0.144 unit. Berapanya atas ni kena bayar? Okey, satu nak ke 0.144, kita darab inilah nombor yang sama 0.144. Seperti mana di bawah, seperti itu di atas. Kena darab nombor yang sama. Dan tekan kalkulator, tekan tak dapat. Mana ni? Okey. 0.218 darab 0.144. Okey, inilah dia jumlah yang kita kena bayar dalam satu hari saja. 12 jam penggunaan. Kita guna selama 30 hari. Okey, jadi kena darab lagi 30. Maka kita dapat inilah dia 94 sen sahaja. Sama tak? Okey. Ini sama 94 sen sahaja. Jadi mana lebih jimat? Guna ini atau ini? Jawapannya adalah LED ya. Setiap bulan kita buka lampu ni hari-hari 12 jam sehari. Selama 30 hari kita hanya bayar ini sahaja daripada hak ini. Okey, baru sebiji lampu ni. Okey. Kalau dalam rumah tu ada 5 biji lampu. Jadi darab 5. Okey, hak ni darab 5 baru RM5. Hak ni dah jadi RM15. Jadi segeralah tukar lampu CFL kepada lampu LED ya. Sangat murah bayaran bil elektrik. Okey. Teruskan. Penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah daripada CFL. Hal ini menunjukkan bahawa LED mempunyai kecekapan yang lebih tinggi dan lebih jimat tenaga berbanding dengan CFL. Jadi manfaat kita guna benda yang macam ni, teknologi yang baru ialah sebab teknologi yang baru biasanya memiliki kecekapan kerja yang lebih tinggi. Maksudnya tenaga elektrik diubah kepada tenaga yang dikehendaki sepenuhnya. Tidak macam ini. Ini 70% ubah pada cahaya lampu, 30% hilang dalam bentuk tenaga haba. Kita tak nak haba, kita nak cahaya. Ni boleh atasi hak ni sikit. Kecekapan ini lebih baik daripada yang ini. Barangkali kecekapan bekerjanya 90%. Okey. Mungkin hanya 10% kehilangan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Sepatutnya tenaga cahaya. Dan lebih jimat. Okey, lebih jimat. Okey, ingat lagi sekali kalau nak kira tenaga elektrik, kena kira dulu jumlah tenaga. Okey. Berapa carikan kuasa tenaga tu biasanya ada di belakang setiap alat elektrik tu. Boleh tengok kamu boleh tengok periuk nasi ke peti air, semua akan bagi tahu nilai P tu, power, kuasa dalam unit watt. Kemudian kamu hitung satu hari kamu guna berapa tempoh. Okey, tapi dalam unit jam
Hak ni dalam unit kilo. Kemudian darabkan kedua-duanya, dapat bilangan unit. Kemudian tengok kat bil elektrik, satu unit dia tulis berapa ringgit. Kemudian darablah kedua-duanya dalam bentuk kadaran nisbah. Kemudian darab berapa sebulan 30 hari. Tengok berapa. Pandai. Selamat menghitunglah tenaga elektrik kat rumah. Okey, boleh hitung sendiri. Tak perlu tunggu orang bil elektrik main. Kamu boleh hitung sendirilah. Okey. Langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat membantu menjimatkan dan mengurangkan kos penggunaan elektrik di rumah. Bolehkah anda cadangkan beberapa langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik yang anda boleh lakukan di rumah? Okey, ini antara 4 yang ada. Mungkin kamu cari lebih, kamu cari sendiri. Pertama, tutup tingkap dan pintu apabila menggunakan penyaman udara, serta pastikan penapis penyaman udara kekal bersih untuk menyejukkan bilik dengan lebih cepat dan cekap. Okey, kalau buka pintu, buka tingkap, ibarat ini penyaman udara ni dia kena sejukkan satu bumi ni. Sebab penat-penat dia sejukkan, udara sejuk mengalir ke luar. Okey, jadi udara panas kat luar masuk ke dalam untuk disejukkan oleh penyaman udara. Bila dia dah penat-penat sejukkan, udara yang sejuk mengalir keluar. Sebab duk buka pintu dan tingkap. Jadi lama-lama dalam penyaman udara ni dia ada switch automatik. Dia tengok bila setiap kali dia sejukkan, tapi tak capai suhu rendah tertentu yang telah kamu set. Jadi selagi itulah dia punya motor duk jalan. Bila motor duk jalan, dia punya elektrik duk jalan. Bila elektrik jalan, maksudnya bil pun berjalan lah. Itu pasal kena tutup, pastikan tutup semua. Dan mestilah penapis dicuci, selalu dicuci, mungkin 3 bulan 6 bulan sekali, supaya dapat bekerja dengan lebih cepat dan cekap. Okey. Matikan suis peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga elektrik. Menjimatkan tenaga air. Pelik sebab matikan suis. Walaupun sebenarnya alat tu kita tak on pun, tapi pasal kita tak matikan suis, sebenarnya masih berlaku perjalanan elektrik di dalam alat elektrik tu walaupun kita tak on alat elektrik tu. Itu pasal kadang-kadang bukan kata suruh dimatikan suis, bahkan kita diminta kita tarik plug, cabut plug. Rupanya dengan kita pasang plug pun masih duk berjalan lagi. Jadi satu idea yang bagus. Lain kali kalau rajin cabutlah plug setiap kali lepas guna mesin basuh cabut plug, guna blender cabut plug. Try lah. Guna laptop cabut plug. Tu boleh bantu jimat elektrik. Gunakan mesin basuh dengan muatan penuh sahaja. Jangan nak basuh 2-3 lai. Dah bantai pakai, dia punya motor tu besar apa semua tu nak gerakkan, hanya nak basuh 2-3 lai je. Jadi rugi. Guna tenaga banyak untuk basuh 2-3 lai. Baik guna tenaga yang banyak untuk basuh banyak. Macam tu. Gunakan lampu jimat tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Okey. Dah banyak dah sekarang lampu-lampu LED. Boleh mula beralih ke lampu LED. Okey, kita tamatkan dengan latihan ini, kemudian tamat sepenuhnya. Tak ambil masa lama, sekejap je. Kuasa output bagi suatu bateri ialah 80 watt. Power. Tentukan tenaga E berapa yang dibekalkan oleh bateri dalam masa 10 saat. Jadi apakah rumus yang ini T. Apakah rumus yang mengaitkan ketiga-tiga komponen ini, EPT, iaitu ini EPT. Kita akan pakai hak ni. Jadi
Okey, kita salin rumus E sama dengan power darab tempoh penggunaan. Okey, power ialah 80 watt. Sudah dalam unit SI 80 watt. Tempoh kali ini kena balik pada unit SI 10 saat dah. Okey, beres. 10 saat. Jadi tekan kalkulator kita dapat 800 joule unit untuk tenaga. Inilah dia. Okey. Kalau 2 jam 2 jam sama juga E power darab tempoh penggunaan. Power masih sama 80 watt dan tempoh mesti dalam unit SI. 2 jam darab 60 dapat berapa? 2 darab 60 darab 60 7,200 saat. Okey, darab 80. Okey, ini banyak ni. Jadi itulah dia. Atau boleh diimbuhkan 1, 2, 3 kilo, 5, 7, 6 kilo 5, 7, 6 kilo joule. Okey, joule sebab unit joule tenaga. Inilah dia. Okey. Nombor 2, jika kos tenaga elektrik ialah 30 sen seunit. Jadi hitungkan kos untuk televisyen LED yang powernya 600 watt P dengan tempoh T 8 jam. Okey, T Okey, tak ada masalah. Macam biasa kita kena kira jumlah tenaga dulu. Rumus yang sama EPT. PE sama dengan power darab masa. Power ialah 600 watt. Kita tukar siap-siap pada unit kilo. Ingat 1, 2, 3 anjak 30. Kita dapat 0.6 kilowatt. Okey, kita darab dengan masa mesti dalam unit jam. Kita ada 8 jam dah. Okey, tak perlu tukar pada unit SI. Okey, sebab seunit dikira kilowatt jam. Sama dengan tekan kalkulator 0.6 darab 8 4.8. Okey, 4.8 unit. Okey. Dia bagi tahu kalau satu unit, ni kita buat kadaran. Kalau satu unit ialah 30 sen. 30 sen Kalau 4.8 unit, berapa atas? Satu nak ke 4.8 darab nombor yang sama 4.8. Okey, maka kena berlaku adil, atas pun darab nombor yang sama, iaitu 0.3 darab 4.8 terdapat 1.44. Okey, 1.44. Jadi inilah dia bil elektrik yang kita kena bayar, RM RM1.44. Okey. Jika kita guna TV LED tu selama 8 jam sehari. Kalau hari-hari guna 30 hari, darablah berapa 30 darab RM1 ni, maunya 40-50 ringgit. Okey, dekat RM50 juga lah. Jadi tak payah tengok TV, baik tengok channel cikgu ni, belajar lagi bagus. B, pembersih vacuum 1 kilowatt selama setengah jam. Okey, jadi macam biasa kita kena kira tenaga dulu, baru kita dapat kira bil elektrik. Jadi okey, 1 kilo, rumus yang guna untuk cari tenaga E sama dengan power darab tempoh penggunaan. Power ialah 1 kilowatt. Memang cantik elok dah dalam kilo. Okey, 1 kilowatt
Okey, darab dengan tempoh penggunaan setengah jam. Setengah ialah jam memang unit yang betul dah. Okey, jam. Setengah ialah 0.5 jam. Okey. Jadi sama dengan 0.5 kilowatt jam, atau juga sebagai seunit. Okey. Okey, sekarang kita nak guna tenaga untuk buat bandingan harga seunit. Okey, satu unit kena bayar 30 sen. Okey, kalau 0.5 unit, berapa kena bayar? Jadi satu nak ke 0.5 ialah darab nombor yang sama 0.5. Seperti itu di atas kena darab 0.5. Itu kita dapat 0.3 darab 0.5, 0.15. Maknanya 15 sen sahaja. Okey. Itulah dia. Okey. Jadi tamatlah sudah. Tak faham boleh ulang. Okey. Jangan lupa rumus ini sangat special. Ada lagi lah rumus. Kamu tengok ni memang semua ada dalam rumus tu. Semua ni. Okey. W ni work sama dengan E lah. Okey. Kerja sama dengan tenaga. Sebab tu rumus W ni tak ada dalam tu, sebab kamu dah tahu sendiri E dengan W ni adalah sama. Kerja dengan tenaga, bukan power. Ini bukan power, ini kerja. Okey. Kerja, work dengan power lain. Okey. Tapi work sama dengan energy. Okey. Ni pun dah ada dalam rumus. Fake. Ini weight. Dah ada. Okey. Ni vac. Okey. Ni dua ni tak ada ni. Ini dua ni hafal berasingan lah. Ini rumus untuk cari rintangan dawai. Masih ingat? Ini rumus untuk cari susutan voltan. Okey. Ada R kecil tu ialah rintangan dalam. Okey. Ini di GE. Ini voltan susut di komponen luar. Okey. Ini semua ada dah dalam rumus utama tu. PET, PIF. Okey. Dah ada semua ni. PIR. Okey. Vapor. Ini vapor. Semua dah ada. Jadi InsyaAllah kamu boleh jumpa lagi. Assalamualaikum.